Penelitian semula keistimewaan Labuan sebagai pulau bebas cukai antara fokus dari Labuan hari ini. Terus bersama Hebri Doni untuk laporannya. Silakan. Kerajaan Persekutuan perlu meneliti semula keistimewaan Labuan sebagai pulau bebas cukai bagi membantu meningkatkan kembali ekonomi dan pelancongan. Ini kerana penarafan status itu memberikan impak kepada sektor berkenaan, khususnya tarikan pelancong untuk datang ke pulau ini. Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman berkata perkara itu akan dibangkitkan pada pembukaan sesi persidangan Parlimen hujung bulan ini. Kena ambil kira, Labuan adalah pulau bebas cukai bertaraf antarabangsa. Bagaimana jika sekiranya sebuah pulau yang bertaraf antarabangsa ada satu benda yang tidak dikecualikan daripada cukai? Dan inilah menjadi kegemaran kepada pelancong bila nak balik beli benda ni. Jadi peluang perniagaan untuk mereka-mereka yang berniaga duty free shop terkesan. Tambahnya kos sara hidup yang tinggi, bekalan barangan dan kos barangan lebih tinggi berbanding bandar tanpa bebas cukai memberi kesan bukan sahaja kepada peniaga malah penduduk di sini. 851 panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan bermula Januari hingga Disember 2023. Daripada jumlah itu, panggilan penyelamatan mencatat jumlah tertinggi iaitu sebanyak 630 panggilan, diikuti 199 panggilan kebakaran dan 22 panggilan tugas-tugas khas. Pengarahnya Abdul Rahman Ali berkata jumlah panggilan yang direkodkan tahun ini mencatat penurunan sebanyak 14.3% berbanding tahun sebelumnya. Taksiran harta benda sebanyak 86.1 juta ringgit, nilai harta berjaya diselamatkan, manakala taksiran kerugian pula sebanyak 1.15 juta ringgit. Menyentuh naik taraf aset tempatan, jelas Abdul Rahman Balai Bomba Kampung Jawa dan Balai Bomba Labuan disatukan menjadi Balai Bomba Sentral berkategori A selain usaha naik taraf Balai Bomba Ranca-Ranca daripada kategori D ke kategori C. Kenapa kita ingin menaik taraf adalah disebabkan risiko yang ada di kawasan ranca-ranca merupakan high risk. Risiko yang paling tinggi di mana industri semua ada Labuan Shipyard, Metanol, ASB semua di bawah kawasan ranca-ranca tersebutlah. Kalau tidak ada aral melintang tahun inilah insya-Allah kalau dapat diluluskanlah. Beliau ditemui dalam program perbarisan tahunan JBPM Labuan di Balai Bomba dan Penyelamat Sentral. Selain penghargaan kepada agensi dan jabatan, program tersebut turut meraikan 7 wira penyelamat yang terdiri daripada orang awam dan pegawai bomba yang telah menunjukkan keberanian tinggi, semangat tidak mementingkan diri serta bernilai altruistik. Badan Induk Pertubuhan dan Kelab Belia Kampung di Labuan iaitu Majlis Belia Labuan MBL terus mengorak langkah memartabatkan dan memperjuangkan pembangunan golongan itu di wilayah ini. Presidennya Nazira Roslan berkata kepimpinan baharu yang menerajui badan induk itu terus komited untuk memastikan persatuan atau kelab belia di peringkat akar umbi diberi perhatian dan bantuan khususnya dalam bentuk pentadbiran keuangan. Tambah beliau, hubungan baik MBL dengan jabatan dan agensi kerajaan menjadi tunjang apabila diberi kepercayaan untuk melaksanakan program dalam skala yang besar. Dan alhamdulillah tahun lepas hubungan yang baik ini dapat dilihat melalui program-program yang dianjurkan bersama. Dan kalau kita lihat tahun lepas antara salah satu program yang besar dianjurkan bersama iaitu Sempena Hari Malaysia, program Citra Belia Hari Malaysia dan juga Sukan Rakyat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Malam Apresiasi MBL 2024 di sebuah hotel di Labuan. Majlis itu disempurnakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan, hadir sama Pengarah Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan Mahanum Fauzi. Terdahulu MBL mengumumkan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail sebagai penaung Pertubuhan Belia Induk MBL pada persidangan mesyuarat agung tahunan kali ke-26.
Kemudahan fasiliti dan infrastruktur sukan yang telah usang di kampung-kampung di Labuan perlu diberi perhatian khususnya Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata pihak kerajaan perlu komited membantu dari segi peruntukan kewangan bagi menyelesaikan isu infrastruktur kemudahan sukan di peringkat akar umbi. Benda ini juga menjadi masalah yang kritikal, khususnya keperluan-keperluan anak-anak muda, belia-belia di kampung-kampung yang saya harap pihak Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan melihat perkara ini secara serius untuk memberi peruntukan yang lebih kepada Labuan agar fasiliti-fasiliti sukan ini dapat dinaik taraf. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Majlis Belia Labuan MBL dan juga Persatuan serta Kelab Belia Kampung kerana banyak membantu menjayakan program-program agensi dan jabatan kerajaan. Di samping sentiasa menyokong dasar-dasar kerajaan dan menjadi tunjang memperkasa hasrat kerajaan seiring dengan Malaysia Madani. Dengan itu, sekian paparan dari Labuan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih, Henry.